Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan tengok hasil daripada kamera Apple iPhone 13 Pro Max berdasarkan daripada data-data DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab di Paris yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan bateri, audio, display dan juga image quality. So guys, tanpa buang masa lagi, jom kita tengok laporan daripada DxOMark. Alright guys, Apple iPhone 13 Pro Max kamera test Apple flagship imaging. So nampaknya kamera ni memang boleh katakan kamera yang agak terbaik lah guys, sebab dia mendapat ranking yang kelima di dalam global ranking. So bayangkan dalam banyak-banyak beratus-ratus kamera untuk iPhone 13 Pro Max ni mendapat tempat yang kelima babe. Alright, sebelum tu jom kita tengok dulu spek untuk kamera Apple iPhone 13 Pro Max ni. So untuk primary camera dia ada 12 megapixel sensor, ada lens 24mm dengan aperture f1.5. Kemudian dia ada sensor shift optical image stabilization dan satu lagi dia ada dual pixel autofocus. So ini untuk kamera primary. Untuk ultra wide lens pula dia ada 12 megapixel sensor, 13mm dengan f1.8 aperture lens. Dan untuk lens ni dia ada face detection autofocus dan dia ada 2cm macro. So untuk ultra wide dia ada macro babe. Untuk tele pula dia ada 12 megapixel sensor, 77mm f2.8 aperture lens dan dia ada optical image stabilization. Dan lagi satu dia ada 3D sensor dekat sini dan dia boleh shoot 4K video 60 frame per second, 1080 pun 60 frame per second, dan dia boleh buat HDR video recording dengan Dolby Vision. Dan lagi satu dia ada cinematic mode untuk recording video dengan shallow depth of field. Ini yang dinanti-nantikan. Kalau kita ada shallow depth of field masa recording video, dia memang macam DSLR lah guys, tak macam kamera phone lagi. Sebab itu yang membezakan antara phone dengan DSLR ni. Beza dia dekat depth of field. So orang lebih suka dengan DSLR ni sebab depth of field dia agak nipis lah, shallow guys. So boleh isolatekan antara subjek dengan background. Background tu dia tak akan nampak sharp sangat dan untuk subjek dia akan nampak sharp. So itu yang membuatkan kamera DSLR ni tak dapat ditandingi oleh kamera smartphone ni. Tapi kalau untuk iPhone 13 Pro Max ni, kalau dah ada cinematic mode yang boleh ada shallow depth of field lagi, maybe dia boleh menandingi DSLR satu masa nanti. Bukan sekarang, maybe bukan sekarang lah. Alright guys, so jom kita tengok pula gambar-gambar yang telah diambil oleh tim DxOMark ni. Ok, untuk gambar pertama Apple iPhone 13 Pro Max ni, gambar yang di shoot ni adalah gambar indoor dengan keadaan cahaya yang agak ekstrim jugalah guys. So di mana subjek berada di dalam bangunan dan di bahagian belakang tu ada satu tingkap dengan highlight yang agak kuat. Alright guys, so kat sini kita boleh tengok lah yang exposure untuk subjek ni memang well lit lah. White balance pun ok. Dari segi detail memang nice, detail dia memang sharp gila. Dan dari segi subjek yang kedua, ok, agak blur, so depth of field dia agak shallow jugalah. Dan kalau kita boleh perasan dekat subjek yang kedua ni, dia punya light dekat bahagian sini dia burn out lah. Memang dia ada clipping, so bahagian belakang ni pun ada highlight clipping. So dari segi dynamic range dia agak limited jugalah. Dynamic range dia tak mampu nak recover bahagian langit ni supaya langit ni tak highlight. Tapi untuk bahagian shadow, bahagian subjek dia memang well exposed lah. So kalau kita boleh tengok dekat sini pun good subject exposure tapi limited dynamic range. Alright, next kita tengok gambar yang kedua. Gambar ni di shoot indoor dengan lighting, keadaan lighting yang agak ekstrim juga, yang mana low light kali ni. So kalau kita tengok dekat sini dia shoot menggunakan medium range tele. So setelah di zoomkan dekat satu kawasan yang kecil dalam gambar tu, kita boleh nampak lah ada some noise dan juga loss of detail. So jom kita tengok gambar tu sendiri. Ok, untuk part kereta ni kita boleh nampak lah yang detail dekat bahagian kereta ni dia tak berapa nak banyak lah detail dia ada loss of detail sikit. Dan dekat kawasan ni kita boleh nampak lah yang dia macam, dia pixel dia tu nampak macam pixelate sikit dan juga ada noise dekat bahagian kawasan yang gelap ni kalau kita perasan. Okay, untuk kawasan dadu ni pun kita boleh nampak lah part yang ada cahaya ni dia well lit. Part yang kawasan yang gelap ni pun kita masih lagi boleh nampak detail dia. Alright, next kita zoom dekat bahagian kereta yang gelap. Ok, part yang gelap ni kalau kita nampak dekat sini dia seakan-akan hilang terus data. Memang nampak macam clipping, shadow clipping. So tak nampak data langsung dekat sini. Dan dari segi noise untuk part yang kawasan yang gelap memang tak nampak langsung lah sebab
data langsung tak nampak kan. Okey, kalau kita tengok compare dengan iPhone 13 Pro sahaja pun sebenarnya tak jauh beza dari segi detail. Cuma white balance dia ada lari sikit lah untuk gambar ni. So ini kita nampak macam ke magenta sikit, ini dia kurang sikit. Alright, last sekali untuk bahagian video. So ada satu je video. So jom kita tengok video ni. Alright, so video ni kalau kita tengok masa dia static tadi tu dia ada goyang sikit, tak pasti sama ada orang yang pegang tu memang goyang kan. So setelah dia jalan ni kita boleh perasan yang dekat bahagian sini dia ada macam exposure dia macam ada lari-lari sikit. Tak pasti itu sebab rendering dia atau apa. So masih lagi terjadi waktu lah ni. Dan dari segi stabilization dia tu nampak macam okey. So bila dia pusing tu kita boleh perasan yang dia macam ada G3 macam tu, sangkut-sangkut sikit. Bila static macam ni nampak memang best lah kan. Dari segi exposure dia okey, dynamic range dia pun nampak macam okey je. Okay, tapi bila dia start ada pergerakan sikit, kita boleh nampak yang corner di bahagian atas dengan corner bahagian bawah ni dia berlari, macam perspektif dia lari sikit. So kalau kita tengok dekat komen dekat sini, dia ada same residual motion dan juga sharpness different between frame. So setiap frame yang ada dekat dalam tu mungkin ada sharpness yang tak berapa sama. Mungkin itulah kot yang menyebabkan kita nampak macam exposure lari sikit dekat bahagian tengah tadi tu. Alright guys, so itulah sahaja review untuk Apple iPhone 13 Pro Max ni. So kalau korang ada apa-apa pandangan dan juga cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum. Alright guys, so itulah sahaja review untuk Apple iPhone 13 Pro Max ni. So kalau korang ada apa-apa cadangan dan juga pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.